Antara paparan menarik hari ini, Muhyiddin beri projek RM654 juta tanpa tender. Sekretariat Islam desak kerajaan segera selesaikan isu kalimah Allah. Orang UMNO tak akan undi Pakatan Harapan. Anwar takut jumpa Sanusi. Kementerian Dalam Negeri mengesahkan huruf LGBTQ jelas tertera di atas permukaan jarum jam tangan Swatch yang dirampas oleh kementeriannya awal bulan ini. Menterinya Saifuddin Nasution itu berkata, model jam tangan serupa tidak dijual di negara seperti Emirat Arab Bersatu. Katanya, jam tangan itu jelas tertera perkataan LGBTQ dan KDM bertindak atas aduan awam. Sebelum ini, Swatch berkata tiada rujukan kepada komuniti LGBTQ pada jarum jam tangan yang dirampas pihak berkuasa Malaysia itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Swatch, Nick Haid berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tersalah maklumat mengenai perkara itu. Katanya Swatch tidak memasukkan sebarang rujukan kepada komuniti LGBT pada jarum jam koleksi Pride tahun ini. Jam tangan berwarna-warni ini termasuk makna setiap warna Pride kehidupan, penyembuhan, cahaya matahari, alam semula jadi, harmoni dan semangat pada jarum jam mereka dan dua geloh yang berbentuk pelangi. Kementerian Sumber Manusia digasa memberi penjelasan berhubung isu pemberian kontrak pembinaan Pusat Rehabilitasi Neurorobotik dan Cybernetic Kebangsaan Pertubuhan Keselamatan Sosial bernilai RM654 juta di Ipoh Perak tanpa tender terbuka atas alasan menjimatkan masa. Ahli Parlimen Ipoh Barat, M. Kulasegaran, memberitahu projek itu bernilai RM500 juta ketika dia menjadi Menteri Sumber Manusia era pentadbiran Pakatan Harapan dan harganya dinaikkan kepada RM654 juta ketika Perikatan Nasional memerintah negara. Katanya, semasa saya menjadi Menteri Sumber Manusia pada 2018, projek ini hanya bernilai RM500 juta. Pada masa itu, saya memastikan Perkeso memperoleh tanah kerajaan supaya harganya jauh lebih murah dan kami telah mengadakan banyak penglibatan dengan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perak dan akhirnya memperoleh tanah itu di Bandar Baru Meru di Ipoh. Semua ini dilakukan secara telus dan terbuka, tapi tender RM654 juta ini dilakukan semasa pemerintahan Perikatan Nasional. Jadi saya minta Kerajaan Sumber Manusia dan Perkeso jelaskan kenapa kenaikan mendadak itu. Apakah kos tambahan yang telah anda keluarkan? Apakah kemudahan tambahan yang anda bina dengan wang tambahan itu? KSM dan Perkeso dihubungi berhubungan dakwaan ini namun masih belum mendapat maklum balas lanjut. Pada 24 Mei, KSM dalam jawapan terhadap soalan Kulasegaran di Parlimen berkata projek tersebut diberi keizinan untuk peroleh secara rundingan terus oleh Lembaga Perkeso pada 23 Februari 2022. KSM memaklumkan perolehan projek itu dimuktamadkan pada 1 April 2022 dengan kos sebanyak RM654 juta atas sebab penjimatan masa. Bagaimanapun, Kulasegaran berkata pemberian projek besar sebegitu tanpa tender terbuka amat diragui. Dia juga menggesa kementerian atau Perkeso untuk membuat satu kenyataan untuk menjelaskan kepada orang ramai mengenai keputusan kerajaan pada waktu itu untuk tidak memberi tender terbuka dan kenaikan kos projek sebanyak RM154 juta. Menteri Besar Kedah dari PAS, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno terus menegaskan bahawa Pulau Pinang adalah milik negeri tersebut. Jelasnya Kedah hanya mempunyai sepadan negeri dengan Perak dan Perlis sahaja. Saya tunggu daripada inilah diupam. Kalau ada asas-asas untuk ditentusahkan. Yang saya tahu Pulau Pinang tu Kedah punya. Jadi sepadan negeri kita lebih sana pulau. Kan? Jadi tak ada lah sepadan Kedah Pulau Pinang tu. Dengan Perak mungkin ada. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani perjanjian sepadan darat dan maritim antara Kedah Perlis di Wisma Darul Aman. Perjanjian itu ditandatangani oleh Muhammad Sanusi dan Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli yang disaksikan Ketua Pengarah JUPEM Muhammad Zaki Muhammad Ghazali. Dalam pada Muhammad Sanusi mendakwa pihaknya tidak perlu mengambil kembali negeri itu kerana Pulau Pinang tidak pernah terlepas daripada Kedah. Bukan ambil balik. Bukan ada terlepas apa-apa, memang hak kita. Jadi sepadan dengan Pulau Pinang untuk laksana pulau. Sementara itu, Muhammad Sanusi berkata perjanjian persepadanan darat dan maritim antara Kedah dan Perlis adalah melibatkan 44.3 km bagi darat manakala 5.6 km bagi maritim yang bersamaan 3 batu nautika. Menurutnya, perjanjian yang dimeterai itu telah melakar sejarah baru
antara kedua-dua negeri yang dapat mengutamakan garis sempadan darat dan laut secara serentak serta sektor yang pertama di Malaysia. Keperluan usaha sama, kerjasama untuk penguatkuasaan, pembangunan dan kerja-kerja di sepadan lah. Muhammad Syukri pula berkata beberapa isu yang dihadapi kerajaan negeri terutama berkenaan hak milik tanah dapat diselesaikan melalui perjanjian tersebut. Jadi saya rasa cukup bersyukur kerana kita dapat menyelesaikan perkara ini dan banyak masalah-masalah di sempadan ini dapat diselesaikan. Khususnya dalam isu tanah ni memang menjadi satu perkara yang cukup sensitif di kalangan rakyat ni dan mudah-mudahan memudahkan pentadbiran polis lah khususnya. Sekretariat Perpaduan Ilmuwan Islam menjunjung titah Raja-Raja Melayu berhubung kalimah Allah dan menyokong keputusan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan sebelum ini bahawa kalimah itu khusus untuk umat Islam. SPIIM dalam kenyataan berkata pihaknya juga menyokong usaha kerajaan untuk segerakan tindakan mengemaskini arahan penguatkuasaan berhubung penguatkuasaan kalimah Allah supaya perkara sama tidak berulang lagi. Katanya SPIIM menyokong penuh usaha kerajaan untuk mengemaskini arahan pentadbiran dan pekeliling KDN berhubung penguatkuasaan kalimah Allah supaya tidak berlaku lagi isu dan kes mahkamah seumpama kes Jil Island yang membawa masuk CD bertulis kalimah Allah pada tajuknya. Sehubungan itu, SPIIM menyeru semua pihak untuk meneruskan usaha berdakwah bagi memupuk masyarakat madani untuk menolak kelompok yang memecah belahkan masyarakat. Sementara itu, mengulas mengenai mesyuarat yang diadakan, SPIIM memperakui 3 objektif termasuk menjamin dan mengukuhkan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan dalam pentadbiran dan pengurusan negara. Katanya selain itu ialah untuk memperkasakan perpaduan dan kesatuan umat Islam di Malaysia sebagai asas kerukunan bernegara serta menyuburkan keharmonian masyarakat di kalangan rakyat Malaysia yang bersifat majmuk berbilang agama dan kaum. Dalam pada itu, SPIIM memaklumkan akan mengadakan konvensyen perpaduan ilmuwan Islam bagi menghimpunkan alim ulama dan ilmuwan Islam untuk memperkasakan agenda Islam dalam kerangka Malaysia Madani. Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar meramalkan sebahagian penyokong parti itu akan memberi undi kepada calon Perikatan Nasional sebagai tanda tidak setuju dengan permintaan Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan. Khairi berkata Ahli Parlimen Pontian itu sepatutnya menyuruh pengundi UMNO menyokong calon yang mewakili kerajaan perpaduan berbanding meminta pengundi memilih DAP. Kenyataan ini sangat-sangat sensitif dan di sini saya nak jelaskan kepada pendengar ya. Ahmad Maslan ataupun pandangan dan perasaan orang UMNO ni bukan terhadap satu kaum tetapi terhadap DAP. Let's be very clear about this lah. Ya. Dia bukan soal Melayu dan Cina tetapi parti DAP itu sendiri yang selama ini diindoktrinasi dalam UMNO sebagai musuh atas sebab-sebab tertentu. Ya. Dan bila Ahmad Maslan minta supaya diundi DAP, itulah yang mencetuskan kemarahan dan juga penolakan orang UMNO. Sebab ini, media melaporkan bekas Setiausaha Agung UMNO itu meminta pengundi memilih calon DAP di kawasan yang tidak ditandingi Barisan Nasional demi mengukuhkan kedudukan kerajaan perpaduan. Selain ia adalah tindakan wajar mengikut disiplin parti. Dalam pada itu, Khairi menjelaskan beliau memahami konteks yang ingin disampaikan Ahmad, iaitu Pakatan Harapan dan Barisan Nasional kini adalah lawan kepada PN. Ya, sebab itu dalam konteks tersebutlah yang Mat Maslan kata UMNO kena sokong DAP. Betul. Dengan harapan DAP akan sokong UMNO. Supaya satu lawan satu dia boleh menang lah. Ya. Dia campur undi. Pandangan saya adalah sama ada senario itu akan jadi ataupun tidak. Maksudnya, adakah UMNO, pengundi UMNO, penyokong UMNO akan memberi sokongan kepada calon yang mewakili kerajaan perpaduan ataupun kerana kehadiran DAP sebagai rakan strategik dalam konfigurasi baru ini, adakah mereka akan buang undi kepada Perikatan Nasional? Sementara itu, beliau yang juga bekas Menteri Kesihatan beranggapan komposisi PH ketika ini memberi manfaat kepada BN dari segi sokongan. PH lebih berguna kepada BN daripada BN berguna untuk PH. Maksudnya apa? Maksudnya pengundi PH yang tidak akan sokong calon Barisan Nasional jumlahnya lebih kecil daripada
pengundi UMNO yang tidak akan sokong calon daripada PH. You know why? Because PH dia tak akan buang undi kepada PN. PH kebanyakan daripada penyokong mereka macam mana pun tak akan bagi. Of course non-Malays dia tak akan bagi kepada PAS over 1. Ya. Dia akan campak kepada UMNO ataupun dia tak akan keluar. Ya. UMNO, penyokong UMNO plausible dia bagi kepada PN. Sementara itu, bekas Ketua Penerangan UMNO Syarif Hamdan berpandangan UMNO mungkin antara parti yang akan hilang banyak kerusi pada PRN kelak. My concern, kalau boleh pakai concern, adalah yang akan banyak kalah dalam PRN mungkin adalah UMNO. Kerusi-kerusi UMNO itu akan tewas di Utara Selangor misalnya. Kerusi-kerusi UMNO di kawasan-kawasan Melayu mungkin berisiko disebabkan apa yang kita analisakan tentang kemampuan apa yang KJ kata tadi, penyokong UMNO boleh bagi kepada Perikatan Nasional. Tetapi kerusi-kerusi Pakatan Harapan sedia ada di Damansara misalnya, takkan kalah. Whatever people takkan kalah. Of course. So mungkin pandangan saya, reading saya ni bukanlah kontra dengan KJ, tapi it's actually corollary to what you are saying. Okay. In the end, although you are saying that Pakatan Harapan lebih berguna kepada BN, resultnya boleh jadi adalah kerusi-kerusi BN tu yang sikit, kerusi-kerusi PH maintain. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno masih menunggu persetujuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membincangkan projek pembangunan industri penerbangan kedai Aerotropolis. Beliau berkata setakat ini Anwar masih tidak memberi sebarang maklum balas mengenai permohonan mengadakan pertemuan antara mereka. Jumpa, saya nak jumpa orang tu tak mau jumpa saya. Susah betul. Saya tak ada masalah dengan siapa pun tak apa. Tak ada, saya fahamkan dia lalu tengoklah bos kita. Ya, saya pun tak ada kesempatan panjang lah nak cakap sangat tajuk tu. Saya perlu pada masa lebih panjang lah, ada kesesuaian. Jumpa di situ tak sesuai lah. Pada Februari lalu, media melaporkan Kedah tidak akan berputus asa untuk meyakinkan kerajaan persekutuan mengenai faedah yang bakal diperolehi menerusi pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim yang tidak dipertimbangkan dalam Belanjawan 2023. Muhammad Sanusi dilaporkan berkata usaha untuk membuat pembentangan projek berkenaan di hadapan Anwar akan tetap dilakukan bagi merealisasikannya. Sementara itu, Muhammad Sanusi mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan kerana meneruskan penganjuran 523. Katanya sambutan 523 cukup hebat dengan kerjasama agensi Kerajaan Persekutuan dan negeri dilihat cukup bagus. Sambutan hebat, terima kasih kepada Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pertahanan, agensi-agensi persekutuan yang telah bertungkus lumuhlah menjayakan 5, termasuk daripada agensi-agensi kerajaan negeri sendiri yang all out untuk menjayakan 5. Kerjasama bagus, alhamdulillah. Ucap terima kasihlah kerajaan persekutuan meneruskan 5. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.